Okay, hai, Assalamualaikum. Hampir good afternoon dah, tapi masih lagi good morning lah. Okay, 11:51 AM. Alright. Okay, selamat kembali ber-PDPR. Okay, selamat kembali untuk belajar setelah awak cuti selama seminggu. Okay, harapnya hari ni masing-masing fresh lah. Okey, walaupun dah cuti seminggu, kembali untuk PDPR dengan semangat. Okey, dengan semangat yang baru. Okey, baik. Jadi hari ini kita akan discuss apa yang awak dah buat masa awak buat group activities. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, macam mana breakout rooms? Awak okey? Ada komen tentang breakout rooms hari tu yang awak buat dalam kumpulan? Hmm? Boleh siapa-siapa bercakap? Bagi komen tentang breakout rooms? Ha. Oh, 3A3 seni je. Cuba bagi komen. Macam mana group activities yang awak buat hari tu? Awak seronok ke? Awak awak rasa apa? Okay, boleh bercakap dengan kawan-kawan. So macam mana perasaan awak buat dalam group activities hari tu? Dengar cikgu tak ni? Seorang pun tak boleh bagi komen. Hmm? Sebelum cikgu mulakan bincang, apa yang awak dah bincang dalam group activity hari tu? Cahanya, macam mana Cahanya group activity? Okey, cikgu. Okey. Okey saja. Any comment? Siapa lagi? Nak tengok. Divashini? Macam mana? Okey je, cikgu. Divashini? Ya, cikgu. Macam mana dengan group activities? Okey je, cikgu. Okey saja. Kenapa cikgu dengar macam pelan saja ni? Memang suara awak pelan ke? Okey. Baik. Alright. So hari ni kita akan bincangkan sekejap cikgu present dulu. Okey. Awak semak lah. Awak semak jawapan. Okey, kejap. Okey. Awak boleh semak jawapan sambil-sambil cikgu explain kat awak. Okey. Mungkin awak dah bincang dalam kumpulan. Okey, ada yang sebelum tu tahu, ada yang tak tahu. Okey, ada yang tak faham. Apa ni, dia tanya pada dalam ahli kumpulan dia. Okey, itu yang cikgu nak awak buat actually dalam group activities. Yang mana faham boleh bantu kawan yang tidak faham. Okey, nanti cikgu akan buat lagi aktiviti yang melibatkan kumpulan. Okey, alright. So, okey, awak boleh semak yang ini. Okay, calculate the value. Sebelum tu apa dia kat atas ni? Okay, untuk learning standard untuk previous class, okay, determine the value of sine, cosine and tangent of acute angles. Okay, sebelum ni awak dah belajar. Okay, awak dah belajar untuk dapatkan sine. Okay, awak gunakan so. Untuk apa ni, cos, awak gunakan kah. Dan tangent, toa. Okay, untuk awak ni sekarang, untuk form 3, syllabus form 3, awak hanya akan go through untuk acute angles. Bila sebut acute angles, it is less than 90 degrees. Okay, sebab tu awak dapat apa ni, nanti awak akan tengoklah latihan-latihan awak, semuanya berkaitan dengan less than 90 degrees. Alright, yang more than 90 degrees awak akan belajar nanti masa cikgu tak pasti sama ada form 4 atau form 5. Okay, ada trigonometry lagi. Alright. Okay, practice 5.1D yang ni awak dah buat dalam group activities. Calculate value of X. The question asks you to find value of X without drawing any right angle triangles. Okay, ini yang cikgu tekankan. Bila awak buat dalam group activity, okay, ada cikgu tengok
dia lukis. Kenapa dia lukis? Sebab dia menggunakan this formula. Dia pun lukis right angle triangle, and then let's say this angle, dia pun determine mana adjacent, mana opposite, mana hypotenuse. Okay, tapi kena baca this question carefully without drawing any right angle triangle. Awak tak boleh lukis. Okay, untuk this question awak tak boleh lukis. And or using Pythagoras theorem. Guna Pythagoras theorem pun tak boleh untuk this question. Ataupun calculator. Calculator pun tak boleh guna. Okay, yang awak boleh buat is by using the value that have been given. Okay, kalau dia bagi sin theta dengan cos theta, so you based on that value awak cari berapa value x. Okay, actually okay, dalam modul cikgu yang sebelum yang ni lah, okay, modul yang kedua, okay, di situ ada cikgu explain, okay, tentang the relationship, okay, relationship between sine, cos and tangent. Okay, apa dia punya relationship between these three trigonometric ratios? Apa kaitan sine, cos and tangent? Macam mana awak nak letakkan dia dalam satu equation? Ingat lagi? Macam mana? Boleh siapa-siapa? Nanti awak tengok balik ada dalam modul yang kedua. Cikgu akan Sin over cos. ya. Okey, thank you Tarun. Okey, kejap Okey, dalam modul yang kedua ada. Cikgu bagi kat situ awak perlu buat exploration activities. Okey, yang mana awak dapat the conclusion tangent theta is equals to macam yang Tarun sebut tadi sin theta over cos theta. Okay, so actually by using this relationship, awak boleh cari value x. Okay, therefore here yang x di sini ialah tangent theta. Jadi x is equals to, okay, sebelum tu tulis dulu tangent theta is equals to sin theta over cos theta. Okay, setiap kali awak buat soalan yang memerlukan calculation, make sure you write the equation. Okay, dia punya formula supaya lepas ni boleh ingat. Bila awak selalu tulis, awak akan ingat. Alright, tangent theta is x. X is equals to sin theta. Gantikan value sin dekat sini 1/2. Okay, 1/2. And then nak buat over. Kalau buat over, awak akan menjadi macam pening kan bila ada banyak-banyak equation, dia punya fraction dalam satu equation tu. Jadi awak tukarkan over kepada divide. Okay, divide by what? Divide by cos theta. Cos theta dia bagi value square root 3/2. Okay, and then you apply what you have learned in rational number masa awak belajar form 1. Okay, bila melibatkan fraction, division of fraction, awak tukarkan jadi multiplication, and then on the right tu, yang bahagian kanan tu yang awak ubah, bukan yang sebelah kiri tapi yang sebelah kanan awak ubah reciprocal. So square root 3/2 dia jadi 2/square root 3. Alright, and then awak simplify lah. Okay, awak simplify. Okay, 2 divided by 2, 1, 2 divided by 2, 1. So answer is x equals to 1/square root 3. Okay, alright, ramai group yang dapat jawapan. Okay, cuma pastikan without using right angle triangle. Okay, and then question, this one is question A. Question B, okay, question B kat sini dia bagi cos x, cos theta is x. Okay, dan dia dah bagi value sin theta and tangent theta. Okay, jadi nak mudahnya, okay, awak tulis dulu dia buat formula tangent theta equals to sin theta over cos theta. Yang nak cari ialah apa kat sini nak cari is cos theta. Jadi awak letakkan cos theta on left hand side. Okay, cos theta is equals to, okay, sin theta over tangent theta. Yang ni awak apply apa yang awak belajar masa form 1 dan form 2 ada cross multiplication. Okay.
Alright, and then baru masuk value. Kenapa cikgu tunjuk step macam ni? Bila awak masuk value siap-siap, masuk tangent theta equal to sin theta over cos theta, nanti awak pening. Okay, kalau awak tersilap buat dia punya calculation tu. Okay, so cikgu tunjukkan cara supaya tak buat silap. Okay, so cos theta is x. Okay, x equals to sin theta 1 over square root 2. Divide by tangent theta is 1. Okay, and you know that anything yang divide by 1 akan dapat value dia balik. Okay, it is 1 over square root 2. Okay, this one is the answer for question 1B. Okay, we continue with question number 2. Alright, awak boleh ni tanda yang awak dah buat masa awak punya group discussion tanda Okay. Alright. Number 2, determine the length of side Q. Okay, length of side Q of each right angle triangle below. Alright. Yang ni awak boleh based on diagram. Okay, based on diagram and based on the ratio, the trigonometric ratios. Kat sini saya dah bagi pun tips kat sini. Use ratio given and so. Okay, so tu dia punya formula lah. Sin is opposite over hypotenuse. Okay, dan baca soalan betul-betul di sini dia kata sin angle QRP. Tengok yang tengah-tengah tu huruf apa? Untuk nama angle tu. Yang tengah-tengah nama angle tu R. Jadi angle, acute angle yang dia refer is at R. Okay. Kenapa kena tahu mana angle dia? Because untuk determine yang mana opposite, yang mana adjacent, yang mana hypotenuse. Hypotenuse tu always yang opposite dengan right angle. Okay. So di sini, okay, sin, you know that formula of sin opposite over hypotenuse. Opposite is Q. This one is hypotenuse. Alright. So, masukkan dalam dia punya value di dalam dia punya formula tu lah. Okay, so tu. Okay, dia dah bagi sin angle QRP is equals to 1 over 3. Yang ni yang dia dah bagi. Alright. Dan awak tahu, okay, cikgu tulis sin is opposite over hypotenuse equals to 1 over 3. Opposite dia apa? Opposite dia Q. Hypotenuse dia apa? 9 is equals to 1 over 3. Okay, and then solve this equation. Q is equals to 1 over 3 times 9. So, akan dapat, cikgu tulis sebelah ni Q is equals to 3 meter. Final answer, make sure you write the units. Okay, alright. Next, question B. Okay, kalau kata cikgu bagi jawapan yang tak sama macam awak bagi tahu Kot-kotlah cikgu memang tersilap calculate. Alright, setakat ni okay? Betul apa yang awak buat tu sama macam cikgu buat? Betul cikgu. Okay, baik, thank you. Okay, next kita tengok yang B. Sin angle ACB. Okay, tengok dia punya yang tengah-tengah tu C. Okay, means that angle at C. Okay, sin angle ACB 2 over 5. Okay, sin angle ACB is equal to 2 over 5. Okay, O over hypotenuse is equal to 2 over 5. Alright, opposite yang mana? Opposite dia this side. AB. Opposite. Okay, hypotenuse yang mana? Hypotenuse is at Q. Okay, hypotenuse Q, AC. Alright, opposite is 10 millimeter over hypotenuse Q is equals to 2 over 5. Okay, and then cross multiplication, dia akan jadi 2Q equals to 50. Okay, cross multiplication. Cikgu tunjuk. Okay, cross multiplication. Alright. Okay, so Q is equals to 25 millimeter. Okay, this one is the answer. Question 2B. Okay. Alright, next.
question number 3. Ni soalan mudah-mudah je cikgu bagi. This one is actually PL3 Okay, performance level 3. Okay, next question, determine the length of side Z. Okay, dan cikgu dah bagi tips kat situ, gunakan kah. Okay, kah adjacent over hypotenuse because dia dah bagi kat sini cos. Okay, alright. Okay, cikgu tunjuk juga cos theta is equals to adjacent over hypotenuse. Okay, so tengok angle, nama angle HJI. Angle at J. Okay, adjacent. Adjacent yang sebelah dia. Okay, Z. Hypotenuse. Okay, this one is the hypotenuse. Okay, so, adjacent over hypotenuse is equals to 3 over 8. Yang ni dia based on this value. Right, adjacent Z over hypotenuse 40 is equals to 3 over 8. Okay, and then Z is equals to 3 over 8 times 40. Dapat berapa Z? Mana kalkulator tak tahu? Berapa awak kira dapat berapa? 3 over 8 times 40? 15. Is it 15? Yes. Okay, 15 centimeter. So this question, this answer 15 centimeter. Alright. Okay, yang ini dia bagi dalam decimal. Okay. Alright. Kalau awak nak tukarkan kepada fraction pun tak ada masalah. Okay. Tapi yang ni just awak nak tahu value Z. Okay. Awak boleh terus ambil saja value decimal tu. Alright. Okay. Tengok dulu nama angle DFE. Angle at F. Okay. Sebab yang tengah-tengah F. Alright. DFE adjacent. Adjacent. This one adjacent. Hypotenuse Z. Okay, adjacent over hypotenuse is equals to 0.4. Okay, adjacent is 12 over Z is equals to 0.4. Okay, and then cross multiplication, 0.4 Z is equals to 12. Z is equals to 12 over 0.4. Okay, so dapat 12 divided by 0.4, 30 millimeter. Okay. Alright. Cikgu yakin semua boleh jawab dengan bagus lah, dengan tepat lah yang ini. Alright. Then question number 4. Okay. Calculate value X. Konsep dia konsep yang sama. Okay. Just awak kena pastikan the side tu. Yang mana adjacent, mana opposite, mana hypotenuse. Okay. Alright. This one question asks you to find value of X. Okay, dan cikgu dah bagi tips kat situ. TOA. TOA, apa dia TOA? TOA is opposite over adjacent. Okay, ini untuk tangent. Okay, so tengok angle BAC. Tangent angle BAC. So angle at A. Opposite X, adjacent 20. Okay. Opposite over adjacent. Okay, opposite over adjacent is equals to 0.9. Okay, and then opposite is X. Adjacent is 20 equals to 0.9. Therefore, X is equals to 0.9 times 20. X is equals to 0.9 times 20, 18. Okay, 18 centimeter. Okay, and then question B. Okay, formula yang sama lagi. O over A, opposite over adjacent is equals to 10 over 3. Tangent angle LKM. LKM. LKM, angle at K. Okay, angle at K, opposite adjacent. Alright. So, opposite dia 30. Adjacent X equals to 10 over 3. Okay. Actually, kalau awak nak gunakan proportional method pun boleh. Awak boleh tengok kat sini. Cikgu tunjukkan apa maksud proportional method. Awak tengok.
Yang di atas ni 30. 30 jadi 10. Okay, cikgu tunjukkan yang ni kalau method yang awak guna proportional method, because trigonometric ni actually dia proportion yang kita dah buat dalam brainstorming tu. Alright. Okay, 30 macam mana boleh jadi 10? 30 macam mana boleh jadi 10? Siapa-siapa boleh bagi tahu? 30 macam mana boleh jadi 10? Divide by? Divide by? 3. 3. Okay, divide by 3. Means that X pun divide by 3 akan dapat 3. Okay, ni cikgu tunjukkan kalau guna proportional method. Awak nak guna cross multiplication method pun boleh. Okay, so X over 3 is equals to 3. Therefore, okay, X equals to 9. Okay, 9 mm. Okay, ini kalau gunakan cara proportional method, proportion method. Okay, the last question. Question ni. Itu cikgu tengok ada group yang buat silap. Tapi cikgu dah tegur dah, group yang silap tu cikgu dah tegur dah betulkan. Mungkin ada group yang cikgu tak tengok, cikgu mungkin awak kena tengok kat sini lah macam mana how to answer this question. Okay, read the question carefully. The diagram on the right shows right angle triangle DFE. Bila baca soalan, mata awak okay, tengok betul-betul dekat diagram tu. Tengok mana triangle DFE. Okay, this one triangle DFE. Okay. And EHI. Okay, mana the triangle EHI? Okay, this one EHI. Okay. Alright. Kemudian dia dah bagi kat sini, if tangent X. Okay, tangent X equals to 5/7. Ini dia punya ratio dia. Okay, kat sini ada dua angle yang nama dia X. Means that dia sama size, equal size. Alright. Okay, so awak letakkanlah. Okay, bila baca soalan, masukkan dalam diagram. Okay, 5/7. Tangent, apa dia? Tangent is opposite over adjacent. Okay, so opposite dia berapa ratio dia? Opposite dia ratio is 5. Bila ratio, cikgu biasa tulis dalam bracket supaya tak keliru. Okay, 5/7. Adjacent dia, this one. Okay, penting awak kena tahu yang mana opposite, mana adjacent tu. Alright, and then dia dah bagi di sini, DF equals to 21. Okay, DF equals to 21. Okay, 21 cm. Okay, DF. So, 21 cm. Okay, ni yang cikgu kata tadi awak boleh guna proportion method tu. Awak tengok, daripada 7, dia jadi 21. Okay, daripada 7, dia jadi 21. 7 macam mana jadi 21? 7 times 3, dia jadi 21. Means that EF pun kena darab dengan 3. Okay, kena darab dengan 3 sebab dia proportion. Okay, dia proportion. Okay, hari tu cikgu ada dengar grup mana sebut tentang scale drawing. Maksudnya dia faham. Dia ada kaitan juga tentang proportion tu. Okay, so EF kalau tengok sini 5 times 3, EF akan dapat berapa sentimeter? 15 sentimeter. Okay, right. That's why awak kena based on information masuk dalam diagram, awak akan terus dapat dia punya value-value tu. Alright. And then continue the question. EF is to EH equals to 1:2. Tengok betul-betul yang mana EF. Okay. EF is to EH. EF is to EH. E daripada atas. Okay, maksudnya apa? Maksudnya dia sama panjang lah. Okay, okay, yang ni EF dengan FH sama panjang. Okay, maksudnya EF 1, kalau EF 1, EH 2. Itu maksud dia. Okay, so kat sini boleh dapat EH. Okay, length of EH. EH is equals to EF 15. 15 times 2. EH is 30 cm. Okay, 30 cm untuk EH. Okay, tapi soalan tak minta EH. Soalan minta determine the length of EI. Okay, EI. Yang mana EI? EI tu ialah dia punya
hypotenuse. Okay, EI is the hypotenuse. Okay. Alright. So, cikgu labelkan dulu. This one is 15. Okay. Okay. Okay, dia dah bagi. Dalam this question, okay, dalam this question dia bagi tangent X. Okay, kita tengok balik, cikgu guna color yang lain. Okay, dia dah bagi tangent X 5/7. Okay, 5/7. So, kita refer pula pada triangle yang besar tu. Okay, untuk nak tahu length of HI dulu. Okay, so opposite 5. Okay, opposite is 5. Adjacent is 7. Okay, cikgu tunjuk dalam bentuk ratio supaya nampak lebih faham. Okay, tangent X is equals to 5/7. Okay, now kita refer kepada triangle yang on the right hand side tu. Okay, opposite over adjacent is equals to 5/7. Opposite dia apa? Opposite dia 30, EH tu. Okay, opposite dia kita dah cari tadi 30. Over adjacent is HI. Is equals to 5/7. And then, okay, ada sama ada awak nak gunakan cross multiplication method ataupun proportional method, up to you. Kalau nak guna proportion method, awak tengok daripada 30 jadi 5 means that is divide by 6. Okay, yang ni pun akan divide by 6. Okay, cikgu tulis. Yang ni kalau guna proportion method kan. Okay, so HI. Okay, HI divide by 6 is equals to 7. Therefore, HI is equals to 7 times 6. HI is equals to 42. Okay, tapi bukan dia minta. Yang ni dia tak minta pun. Okay, dia minta EI. Macam mana nak cari EI? How to find EI? Guys, macam mana nak cari EI? Using Pythagoras theorem. Ya, guna Pythagoras theorem. Okay, guna Pythagoras theorem. Okay, EI is equals to square root of, okay, awak dah dapat length untuk EH 30. 30 kan? 30 square plus 42 square. Okay, ni tekan calculator saja. Okay, terus tekan calculator. Make sure you know how to use calculator. Okay, 30 square plus 42 square and then square root of. Dapat berapa hari tu? Awak dapat jawapan? Berapa jawapan awak? Cuba sebut. 51.7. 51.61. Yang mana satu yang betul? 51.7 or 51.61? 51.61. Siapa sebut 7 tadi ya? Saya. Siapa sebut 7? Tarun, Saya. macam mana boleh dapat 51.7? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey, masing-masing tekan kalkulator sekarang. Okey, cikgu pun akan buka kalkulator sekejap. Cikgu akan tunjuk kalkulator. Masing-masing cuba tekan kalkulator. Tu cikgu kata kena tahu macam mana nak tekan kalkulator. Okey. So, kejap mana kalkulator? Okey. Okey, cuba tekan kalkulator. Okey. Okey, nak senang. Okey, awak kira dulu 30 square plus berapa tadi? 30 square plus 42 square. Okey, mana dia kalkulator? Hilang ni. Okey, awak dapat 2664. Okey,
2664 and then teruslah buat okay, equals square root of answer. So awak dapat this figure 51.61395. Okay, tapi bila dapat macam ni, okay, awak sebolehnya bagi dalam 2 decimal places. Okay, ataupun 4 significant figures. Alright, supaya awak biasa jawab. Jangan bagi whole number. Bila dapat dalam decimal, jangan bagi whole number unless this the question asks you to give in correct to whole number. Okay, kalau dia tak sebut apa-apa, awak bagi 2 decimal places. 61 centimeter. Okay, 51.61 centimeter. Bukannya 0.7 . Nanti awak check balik siapa yang dapat 0.7 tu kenapa dapat 0.7. Alright. Okay. Mudah sahaja kan? Cikgu dah kata mudah. Awak rasa okey ke tajuk ni, trigonometric ratio? Okey. Okey, bagus. Okey. Alright. So, untuk hari ni setakat ni sahaja. Okey, biasalah awak baru nak panaskan enjin. Okey, baru nak panaskan enjin, masuk gear 1 dulu. Nanti baru kita masuk gear 2 ke gear 3. Alright, so hari ni itu sahaja yang kita untuk PDP kita. Okey, untuk next class, cikgu akan bagi modul. Okey, dan awak boleh baca dulu tentang tentang cikgu tengok mesej Tarun terkejut cikgu. Terus tak ingat nak cakap apa. Awak tengok spatial angles dalam textbook. Apa yang dimaksudkan dengan spatial angles? Okey. Ada angles. Okey, cikgu buka textbook dulu. Textbook page berapa sekejap yang ni lah latihan hari tu kan. Relationship, problem solving. Mana dia? Ni. Okay. Alright. How do you determine the value of awak dah cakap pun dah ada apa-apa kat cikgu. Cikgu cakap seorang-seorang je tadi. Okey, cikgu tertutup pula yang dekat dalam cikgu punya ni. Okey. Right. Ya, belum habis lagi. Bab 5 belum habis lagi. Tarun. Okey, ada lagi. Panjang lagi actually untuk tajuk ni. Okey. Right, awak baca dulu. Okey, cikgu akan bagi modul. Okey. Dan awak boleh tengoklah dalam modul cikgu macam sebelum ni cikgu ada bagi video, awak fahamkan. Okey, tentang how to determine the value of sine, cosine and tangent of 30 degrees, 45 degrees and 60 degrees. Okay, kalau sebelum ni awak cuma tengok dia dah bagi the ratio. Okay, dia bagi triangle, dia tak bagi pun value angle pun semua. Okay, so now baru awak akan tengok the acute angle tu. Okay, dan kita akan mula dengan yang ni cikgu panggil sebagai special angles. Kenapa kata special angles? Because without using calculator, kita masih lagi boleh cari value sine, cosine and tangent untuk these three angle ni. Okay, macam mana nanti awak tengok rujuk dalam textbook ni dan cikgu akan bagi modul. Alright. Okay, panjang lagi tajuk ni. Okay, mungkin minggu depan baru habis. Okay, minggu depan baru habis tajuk ni. Okay. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Okay, awak boleh isi kehadiran sebelum awak keluar. Okay, ada nak cakap apa-apa sebelum cikgu tutup? Tak, cikgu. Okay, so itu sahaja. Jangan lupa isi kehadiran. Okay, stay safe, stay positive, stay active. Okay, bye-bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu.